Boleh ya, insyaAllah. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afadata lima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aqsina kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min qizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajalhi wa ajalhi ma alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minal khairi kullihi ajalhi wa ajalhi ma alimna min wa ma lam na'lam. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa akmali minar riya'i wa lisani minal qasi wa ini minal khiyanat. Allahumma inni a'udzubika minal azabil jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil nasyihid dajjal. Allahumma ahyini bil iman wa amilni bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma mahdim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma bihaqqil Fatiha bi nuril Fatiha bi sirril Fatiha. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa dharkis saka wa su'il qada wa ahmatahil adha wa haibatir raja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, minkum ya karim. Okey, ucapan terima kasih kepada Haji Abdul Qadir daripada Seberang ST Seberang Tambak Haji Abdul Qadir ST Seberang Tambak. Okey, Zafar. Belajar import lah. So, kalau datang ke Kuala Lumpur ke, nanti beritahulah ya. Ya, Boleh. insyaAllah. Ini ke sana tu ialah dari segi jaraknya memanglah jauh, tapi kalau online ni tak jauh pun ya. Dekat aja lah. Baru setengah Okey, batu, 3 suku batu lah. ya. Okey ya, kita terus sambung perkongsian kita hari Jumaat. Kita berhenti di bahagian Al-Qawaidah ya. Al-Qawaidah adalah jamak kepada Qaidah ya. Qaidah dia menggunakan Al-Qawaidah, dia tak menggunakan jamak salim ya. Dia menggunakan jamak taksir. Jadi qaidatun jadi qawaidatun, itu jamak taksir namanya. Kalau dia jamak apa? Jamak salim, dia akan qaidatun. Itu jadi dia punya cara mengenal dan mengeja ya kalimah-kalimah Arab ni. Yang ni dipanggilkan jamak taksir. Dia tambah alif tu ya, dan dia susun balik huruf-huruf di dalam tu untuk membina satu kalimah lain. Itu dia namakan pendekatan cara jamak taksir ya. Okey, kita sambung hari ini. Minggu lepas kita kongsikan dulu skrin dan kita tengok imbasan hari Jumaat ya. Hari Jumaat dulu kalau kita tengok imbasan dia ialah
Ini dia. Ya. Kita telah berkongsikan bahagian Al-Qawaidah tu ada 4 kaedah-kaedah yang telah kita yang telah kita kongsikan, iaitu yang pertama wallazina tu, wa tu adalah waw atifah. Ya, waw atifah ni kaedah dia berfungsi untuk menambah dan menyelaras. Ya. Kemudian kita ada 6.2, kita kaedah kita tambahan ini dipanggil maktufah. Tambahan, apa yang maksudkan tambahan tu? Tambahan kita dah menerangkan allazina tu adalah maktufah. Jadi maktufah tu dan bersekali dengan min qablikum, ya. Tambahan ini dipanggil maktufah, iaitu allazina min qablikum. Rangkaian kalimah ni dimasukkan di dalam ayat tu untuk menambah perkara, ya. Menambah perkara, iaitu nak menambah kepada khalaqakum sebelumnya. Jadi khalaqakum sekarang ni ditambah dengan allazi min qablikum. Siapa yang menambahkan tu? Waw ni lah. Jadi itulah peranan waw. Bila dia tambah tu, dia selaraskan sekali, ya. Dengan khalaqakum tu. Jadi maknanya, kalau kita nak konstruk ayat ni, dia akan jadi macam mana? Wa khalaqal ladzina min qablikum. Ya. Wa khalaqal ladzina min qablikum. Dan dia juga telah mencipta orang-orang yang sebelum kamu. Tapi tak payahlah guna khalaqa 2 kali. Ya, itulah peran bila kita jumpa waw tu, dia boleh gugurkan konteks kalimah yang konteks yang sama tu, iaitu khalaqa. Ya. Sebelum tu khalaqakum, kemudian ditambahkan dengan wa khalaqal ladzina min qablikum. Khalaqa dalam bahagian kedua tu tidak perlu ditulis sekali lagi, boleh digugurkan, jadilah wallazina min qablikum, ya. Kemudian kita catatkan kaedah bagi min qablikum tu, kita panggil dia adalah silah mausul. Sebab ayat ni ada allazina, ada isim mausul, kita panggil dia silah mausul. Dan silah mausul ni sebab dia mengambil bentuk jar wa majrur, ya. Min qablikum adalah jar wa majrur. Jadi bila jar wa majrur, dia ada peranan lain jar wa majrur tu. Ya, dia adalah muta'alliqan kepada allazina, ya, ayat silah. Bila dalam ayat silah kita tak panggil kita panggil dia silah. Jadi min qablikum ni kita panggil dia silah al-mausul, ya. Tapi dia ada peranan lain yang kita panggilkan muta'alliqani dia. Dan ayat ni kita panggilkan ayat silah, ya. Yang bermula dengan isim mausul kita panggil dia ayat silah. Dan yang keempat, allazina tu juga mengambil i'rab yang mansub seperti i'rab kum dalam kalimah khalaqakum. Khalaqakum maknanya dia telah menciptakan kamu. Jadi nak ditambah dengan allazina tu, allazina sebagai maktuf tadi mesti sama i'rabnya dengan kum yang sebelumnya, iaitu i'rab yang mansub. Ya. Kenapa dia mansub? Kerana kedua-duanya adalah objek, iaitu maf'ulun bih kepada kata kerja khalaqa. Tadi saya kata khalaqakum, kemudian khalaqal ladzina min qablikum. Dia adalah dua-dua itu adalah objek, ya. Tetapi khalaqa kedua tak payah ditulislah. Dia digugurkan. Sambung 6.4 pagi ni, ya, saya dah sediakan dalam leksi logos. Kita cuba tengok leksi logos kita. Ni dia leksi logos kita. Sebab frame tadi dah penuh, ya. Frame tadi dah penuh dah tu. Kalau kita tengok kat situ, ya, dia dah banyak sangat tu.
penuh, jadi kita buat frame baru untuk tambah 6.4. Ya, so kita pergi ke Lexi Logos, ambil frame baru. Ini saya dah masukkan bawah, masih lagi bawah tajuk 6, kita terus 6.4. 64 yang dulu kita copy je untuk buat reference yang dulu kita buat sampai 64, hari ni kita sambung 6.5 ya. So 65 ni kita dapat satu lagi kaedah yang kita boleh cantikkan dalam ni, iaitu kalimah walazina ni. Walazina ni kedua-duanya adalah kalimah yang jamid ya. Itu pun kita boleh masukkan apa sebagai kaedah ya. Kita kopikan ke sini yang jamid. Wa adalah kalimah jamid, mana dia wa, dan alazina pun jamid juga. So bila dia jamid, dia ada implikasi dia ya. Kita naikkan sikit ni yang jamid, jim alif mim dal. Kalau kita barikan, dia akan jadi jamidun ya. Jadi kedua-duanya adalah kalimah. Kita masukkan kalimah boleh copy sajalah sini ya. Kalau perkataan kalimah ni daripada Arab, jadi kita gunakan Arab dia lah kaf lam mim ta marbutah ya. Kalau nak guna ha pun boleh. Melayu dia ha, kalau Arab dia ta marbutah. Kalau kita nak familiar dengan Arab punya, kita gunakan ta marbutah. Doktor, Ya. ada beza jamid dengan mabni? Ada beza tak? Ni kalimah yang bersabit dengan i'rab. Itu mabni. Dia dengan i'rab tetapi dia tak berubah baris. Itu dipanggilkan mabni ya. Kalau kita nak masuk sebagai kaedah nanti pun boleh ya. Maknanya wa ni kita tak sebut dia sebagai mabni sebab dia wa ni adalah kalimah harfun. Kalimah harfun dia tak ada i'rab, tak ada mengambil mansub ke majrur ke majzum ke, tak ada. Jadi kita panggil dia jamid saja. Tapi al-lazina ni dia ada dua sekali, jamid dan mabni. Jamid sebab tulisan dia tu memang dibentuk daripada situ macam tu, tidak daripada 3 huruf akar. Ya. Kemudian tapi dia juga boleh mengambil i'rab yang berbeza. Contohnya dalam ayat ni dia mengambil i'rab yang mansub, tetapi tulisan dia tak berubah ya. Baris dia, huruf dia tak berubah. Itu dipanggilkan mabni. Jadi bagi al-lazi ialah jamid dan mabni. Tapi untuk waw dia jamid saja, dia tidak mabni ya. Dia tidak tak relevan. Disebab dia tak mengambil i'rab ya. So kita tidak panggil dia mabni. Okey, jadi apakah faedah yang kita nak? Jadi bila kedua-duanya adalah kalimah yang jamid, jadi dalam pembentukan dia tiada maka ya. Kita gunakan maka tiada pembentukan kalimah fa mim ba nun ta waw qaf kaf nun. Pembentukan kalimah dari, biasanya pembentukan kalimah kita buat daripada 3 huruf akar ya, tetapi untuk kalimah jamid ni dia tidak ada ya. Dia tidak ada. Jadi kita masukkan sini dari 3 huruf akar, ataupun kita tulis huruf akar saja. Hawa rawafa.
Jadi bila kita membuat bentukan kalimah, dia tidak melibatkan 3 huruf akar. Ya, dia hanya gabungan saja, ya, gabungan 2 kalimah tu. Jadi kita boleh ceritakan dalam tetapi, hanya, ha alifnya, alifnya ada taknya di sini? Ada. Kopikan kat sini. Okey, kita masukkan dengan lah. Dengan hanya, ya. Jadi mana ada tak dengan sebelum ni? Tak ada. Okay, buat baru. Dal. Tapi nga ada rasanya. Yang ni boleh gunalah. Lepas tu non. Tetapi dengan hanya menggabungkan kedua-dua kalimah. Itu cara membentukkan kalimah walazina tu, ya. Dia tidak ada huruf akar. Kerana dia kalimah yang jamid. Jadi kita tak ada 3 huruf akar, tak ada kata dasar. Bila tak ada kata huruf akar, maknanya tak adalah kata dasar, tak ada kata terbitan. Jadi kita hanya menggabungkan 2 kalimah yang jamid tu, ya. Tetapi dengan hanya menggabungkan mim, nga. Pinjam nga di sini tadilah. Doktor, Ya. waw kat situ dia tak ada, bukan waw ataf ataupun waw demi ke? Waw apa? Kan, sini bukan waw demi, bukan waw ataf, bukan waw istinafiah, bukan waw lah. Dia hanya waw atifah saja sebab dia nak menambah dan menyelaras. Dia nak menambah walazina min qablikum tu kepada khalaqakum sebelumnya, kan, ya. Dia menambah dan menyelaras yang kita dah buat apa tu 6.1 yang itu, ya, yang tadi kita dah tunjukkan tu. Waw ni adalah waw atifah. Jadi dia bukannya waw lain lah. Demi lagi jauh lah, tak ada kena-mengena dan demi di sini, ya. Waw qasam semua tak ada. Dia nak menambah dan menyelaras. Jadi dia dipanggilkan waw atifah. Okey. Jadi hanya menggabungkan, ada ga tak? Ada, ya. Kita ambil ga ni. Copy ke sini. Dan alif. Ba waw. Ba waw. Menggabungkan. Nga sekali lagi lah. Ya. Mana nga tadi, ambil sini. Kan, kaf non. Ya, itu dia. Menggabungkan, ya. Tetapi dengan hanya menggabungkan 2 kalimah. Ya, 2 kalimah. Itu Melayu lah, ya. Kalau Arab dia 2 ni dia kena gunakan apa? Kena gunakan kalimata ni lah. Jadi menggabungkan 2 kalimah, kalau kita nak gunakan Arab, kalimatai ni. Itu yang sebenar ejaan dia, ya. Kalau nak lebih kemas, bila 2 kalimah, kita gunakan 2 kalimatai ni lah, ya. Tapi kalau Melayu dia kalimah saja, ya. 1 pun kalimah, 2 pun kalimah, banyak pun kalimah juga dipanggil. Jadi kita bracketkan, nak tunjuk apa yang dimaksudkan dengan menggabungkan 2 kalimah. Tak ada 3 huruf akar pun, ya. Iaitu kita dah buat dalam apa dulu? Dalam komponen dia. Kita dah so yang dimaksud kita gabungkan dia, mana dia kopikan, cara dia ialah campur saja, macam tu je nak membuat pembentukan kalimah dia. So dia lebih ringkas lah. Kalau kalimah jamid ni dia tidak membabitkan, ya, 3 huruf akar, tak ada kata dasar, tak ada kata terbitan. Kita ambil 1 waw tambah dengan lazina tu, selesai. Itulah
proses pembentukan kalimah dia. Okey, dari tadi apa Haji Mana dia orang-orang yang dan orang-orang yang ada dan tu ada masuk juga ke masuk dia ke mana dia orang-orang yang saja. tak dan kena masukkan. Ya. Dan tu yang memasukkan al-lazi ni. Jadi kena sebut dan tu. Hmm. Dan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu. Kena Sebab tengok masukkan dan tu. Bila sebab kita tengok masuk dalam terjemahan kebanyakan dia tulis orang-orang yang. ya, sebab tu kita jangan tengok terjemahan. Boleh tengok tapi kita kena bezakan yang lebih tepat ataupun tidak. Jangan ikut saja terjemahan. Waw tu memainkan peranan tu, dia atifah tu ya. Atifah tu dialah yang memasukkan orang-orang yang tu. Kena sebut dia. Kalau kita tak sebut dia, masalah kita tertinggalkan dia dalam ayat tu. Okey. Dan kita juga masukkan kaedah al-lazina tu ya. Boleh kita masukkan al-lazina. Mungkin kita masukkan 66 yang tu takkan kita 6.6 yang tadi kita nak buat 66, yang lain kita tukarkanlah yang ni jadi 6.7. Cuba habiskan. 7. Okey, kita masukkan tadi Abu Hanifah tu tanya pasal mabni ya. Itu kaedah tu, kena faham ya. Al-lazina, kita ambil ambil kalimah al-lazina ni masukkan. Ya. Ya, al-lazina adalah kalimah selain pada jamik tu dia adalah mabni. Jadi kita jugalah ya. Tadi jamik kita dah sebut, tak payah sebut sekali lagi. Kalau kita nak sebut pun boleh kita sebut membezakan waw dengan al-lazi. Waw adalah jamik saja, tetapi al-lazina dia mabni dan jamik kita panggil ya. Al-lazi adalah mana adalah sinilah. Banyak ni kita ulang balik je sebab dia berkaitan. Faedah ni akan menerangkannya dengan lebih baiklah. Adalah kalimah yang kita ambil ni bukan jamik saja dan mabni. Lepas tu kita terangkan apa yang maksud dengan mabni Okey. So, apa dia mabni? Jadi kita terangkan dia. Mabni bererti alif ra ta ya, bererti kalimah boleh mengambil mim, lepas tu ambil sini mim, sekali lagi bayalam, mengambil i'rab. Ya. Dia boleh mengambil i'rab, maknanya dia boleh berubah i'rab, mengambil dan mungkin tambahlah mengambil dan berubah i'rab. Berubah ra alif waw baha. Ra alif waw baha. Ada juga masanya tak keluar bila tekan. Berubah i'rab. Ain banyak hari ni banyak kawan kita tak ada ya, bercuti agaknya.
Dia kawan yang tak ada ya. Tak apa, dia bercuti di Bali agaknya dah balik kampung. Okey, jadi membeni berarti apa? Kalimah yang boleh ya, kita letakkan yang. Yang boleh mengambil i'rab, mengambil dan sekali ya. Dia boleh mengambil dan berubah i'rab. Macam wa dia tak boleh, dia tak boleh mengambil i'rab. Itu bezanya al-lazi dengan waw. Dua-dua tu jamid. Tetapi al-lazi ni dia jamid dan mabni. Maknanya jamid dia tidak dibina daripada 3 huruf akar, ya, tetapi al-lazi dia boleh mengambil i'rab dan berubah i'rab. Jadi kadang-kadang dia marfu', kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur. Ya. Allazi nakafaru sawaun alai itu marfu'. Dalam ayat ke-6 tu allazi nakafaru sawaun alaihim adalah marfu'. Tetapi kalau ada inna dia dah juga jadi mansub pula. Innal ladzina kafaru. Disebabkan ada kalimah inna dia tukar pada mansub pula. Tetapi dalam ayat ketiga Al-Baqarah allazina yu'minuna bil ghaibi dia majrur pula. Ya. Itu ya. Yang dimaksudkan dengan boleh mengambil, berubah dan i'rab. Mungkin saya kongsi kalau tuan kalau sebut saja ayat Quran tak tunjuk, kadang-kadang tak faham juga ya. Saya bacakan tadi mana Al-Baqarah ni ya. Ini ayat ketiga. Ayat ketiga ni allazina yu'minuna bil ghaibi, allazi ni apa ni i'rab dia adalah majrur. Okey siapa boleh terangkan, beritahu saya kenapa saya kata allazina ni i'rab dia majrur? Mubtada di awal tak? ayat dia ada Okey ya. Yang saya nampak sini yang buka mikrofon ni Puan Melina ya. Tadi dia ada buka. Beritahu ya siapa yang menjawab tu supaya. Okey, soalan saya ialah kenapa saya kata allazina dia majrur? kerana dia adalah badal kepada muttaqina. Okey ya, kita tak panggil badal sebab dia ayat silah ya. Tapi betul konsep dia tu badal lah. Tapi kita tak panggil dia badal sebab dia membentuk ayat silah, kita panggil dia isim mausul kepada lil muttaqin. Bukan badal ya. Badal dia konteks dalam bukan ayat silah, kita panggil badal. Kalau ayat silah kita panggil dia isim mausul. Jadi isim mausul kepada lil muttaqin. Lil muttaqin ni adalah majrur. Orang-orang bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi lil muttaqin ni jar wa majrur. Jadi orang yang diceritakan dalam muttaqin ni ialah majrur status dia. Jadi bila nak menghubung kaitkan al-lazina pun akan mengikutlah. Tu dia, sebab tu dia adalah majrur ya. Dia ni. Jadi dia boleh mengambil i'rab majrur. Tapi tengok tulisan dia tetap al-lazina juga, tak berubah. Lepas tu ni saya bacakan tadi ya apa tu? Yang ayat ke-6 innal ladzina kafaru ya, innal allazina juga ya. Allazina kafaru. Sekarang ni ada inna pula. Inna ni ialah harfun nasab. Dia akan memasukkan kalimah isim selepasnya. Allazina ni sudah menjadi, ini kita panggil ayat inna dah. Walaupun dia isim mausul, tapi kita panggil ni ayat inna. Tadi ayat silah. Ini ayat silah. Yang ni ayat inna. Jadi ayat inna kita kena terangkan dalam konteks inna. Bukannya dalam konteks silah. Ya, jadi innal ladzina kafaru tu allazina ni sudah jadi isim inna.
ya. Dan isim inna tu sebab dia bersekali dengan kafaru ni, so yang ni kita panggilkan dia allazina kafaru tu sebagai isim inna yang mansub. Isim inna tu isim taukid ke Doktor? Ya, inna ada dua fungsi. Satu taukid, satu mansub. Dia memansubkan kalimah. Taukid tu dia akan memberi erti sesungguhnya. Itu taukid. Tapi pada masa sama dia juga berfungsi sebagai harfun nasab. Dia memansubkan allazina ni. Sebab tu allazina sekarang ni mengambil i'rab yang mansub. Ya, berbanding dengan tadi, allazina di sini adalah majrur sebab dia mengaitkan dengan lil muttaqin. Cerita Okey. sebelum. Ha? Lil muttaqin tu cerita sebelum lah. Bukan ya, cerita ataupun perkara yang nak dikaitkan tu. Orang yang nak dikaitkan tu majrur. Jadi dia kenalah sekali lah dia mengambil i'rab yang sama, ya. Majrur. Lepas tu sini ada ditambah lagi, ya, wallazina yu'minu ni, wallazina yu'minu ni sebenarnya waw ni waw atifah. Dia tambahan kepada allazi dalam ayat ketiga ni, nak tambah lagi wallazi ini dipanggil maktuf tu. Jadi wallazi ni masih lagi majrur sebab dia juga nak menambah kepada allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ni, dia pun majrur juga, masih lagi majrur lagi. Okey. Balik kepada innal ladzina kafaru tadi, ialah yang ni inna ni allazina adalah mansub. Tetapi katakanlah ayat ni tidak ada inna. Tidak ada inna, jadi dia bermula dengan allazina, jadi dia sudah berperanan ini dia jadi apa? Ayat ismiyah, ya. Ayat silah. Ayat silah. Jadi ayat silah dia tidak ada inna, dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Marfu'. Ya, kalau tak ada inna dia marfu'. Cuba tengok ada tak allazina yang lain yang marfu', ya. Tu ada walazi. Yang ni okey, siapa boleh teka apakah i'rab walazina ni? Dia atifah dia majrur kan. Dia adalah mansub. Mansub. Haji Mazlan, kenapa saya kata dia mansub di sini? Menghubungkan yang Allah tu Doktor sebelum tu. Dia bergabung dengan waw atifah. Betul. Dia ni wa antifah, maknanya dia menambah. Dia menambah, bila dia nambah diselaraskan dengan Allah. Allah mansub, jadi dia pun mansub. Allah mansub sebab dia jadi objek, ya. Objek kepada yukhadi'una ni dia objek. Jadi dia ngambil baris atas. So lepas tu ayat tu nak mengata bukan Allah saja yang orang ni tipu ni, ya. Tapi orang beriman tu orang mereka ni cuba nak tipu juga. Jadi dia jadi mansublah. Dia idhafah. Mana? Maf'ulun bih sani. Maf'ulun sani. Dia maf'ulun bih sani dipanggil, ya. Objek yang kedua. Objek pertama ialah Allah. Jadi dia mansub. So di sini dia bukannya marfu', bukannya majrur, dia mansub. Ya. Tapi tulisan dia masih lagi tak berubah. Itu dipanggilkan mabni. Okey, cuba tengok ada tak allazina yang lain yang kita boleh nampak dalam bentuk majrur. Yang ni majrur. Marfu'. Ulaikal ladzina ishtarau dhalala bil. Ini marfu'. Ya, dia adalah mubtada di dalam ayat ni. Ya, dialah subjek matter yang nak diceritakan dalam ayat tu, dialah pelakon utama. Subjek matter ni orang seseorang ataupun benda yang cerita utama. Itu dipanggilkan
mubtada. Ulaika ni ialah dia punya isim isyarah saja ya, iaitu mereka Ayat itu. saya tu macam ayat yang aku baca. Khobar daripada ulaika. Khobar kepada mubtada ni. Dia mubtada. Mubtada. Tak ada khobar. Ha? Bila mubtada adalah khabar dia. Khobar Ha, sini. khabar dia apa dia? Ulaika tu bukan ke mubtada doktor. Ulaika tu. Okey, bila banyak pendapat tentang ulaika ni, tapi untuk kita ya, QHS Academy kita tak ambil dia mubtada. Sebab dia adalah isim isyarah. So isim isyarah ni penunjuk saja. Dia penunjuk, jadi kita gunakan dia sebagai kata tunjuk je. Jadi orang-orang mereka itu, ya. Jadi dia isim isyarah. Jadi yang mubtada dia ialah allazi nashtarau dhalalata tu. Dia punya, yang inilah mubtada dia. Okey. So Mana yang ni khabarnya doktor? Khobar. Khabarnya? Khobar ialah cerita kepada allazi. Ini ayat apa? Ayat silah, kita tak panggil dia khobar. Kita panggil dia silah. Khobar tu kita dalam ayat silah kita panggil dia silah. Jadi apa silah mana? Inilah istarau dhalalata ni. Itu apa? Dia punya cerita dia lah. Cerita allazi ni tu ya. Allazi ni mengaitkan cerita ni kepada siapa? Ulaika. Jadi ulaika allazi nashtaru itu, yang ni isim mausul, yang ni dia punya silah alaihi, ya, isim syarat tu silah alaihi, dan yang ni adalah dia punya silah dia. Kita tak panggil khabar, ini ayat silah. So ayat ismiah ni dia mengambil bentuk dalam beberapa bentuk ya. Kalau Ya, ada isim mausul isyarah. kita panggil dia ayat silah, kalau ada inna dia ayat inna. Maksud ulaika tu isim isyarah lah. Isim isyarah, dia penunjuk. Ulaika, haza, hazihi, tilka, tu dia satu kumpulan lah. Satu kumpulan dipanggilkan isim isyarah. So dalam QHS Academy, kita tak mahu gunakan dia sebagai mubtada. Bukan, sebab dia bukan cerita utama. Cerita utama dia bermula di mana? Di sini. Ya, allazi, orang-orang yang tu. Orang-orang yang ishtarau dhala tu. Tak mesti khobar ada mubtada ada khobar lah. Prof, musyarun ilah itu kat mana, Prof? Musyarun ilaih apa dia? Benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk allazina lah, dia pun apalah yang ditunjuk allazina lah, inilah menunjukkan apa tu allazina, bila dia ada perbuatan dia sekali, kita ambil sekali lah allazina ishtarau ni, musyarun ilaih lah yang ditunjukkan tu. Okey. Ya, maknanya ulaika ni menunjukkan allazina ni dalam bentuk lil ba'id lah, yang jauh. Ya, dia ada isim isyarah, ada dua, lil ba'id dengan lil qarib. Maknanya orang-orang itu, bukannya orang-orang ini. Jadi ini hanya penunjuk saja, atau dia panggil mereka itu ialah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Maknanya dia tolak petunjuk, dia ambil kesesatan. Jenis akli kan? Berakal orang. Ya, sebab dia adalah orang, benda yang berakal, manusia, digunakan ulaika lah. Okey. Yang ni pula apa? Masaluhum kamasalil lazistauqadana ra. Allazi juga. Tapi ini singular ya. Tapi konteks dia samalah. Dia bisa mausul. Okey. Allazi sini i'rab dia apa? Harful jar. Marfu. Sudah baru Punjar bukannya i'rab. bukan Arab. Majrur. Sebab apa majrur? Sebab dia kait cerita sebelumnya. Betul. Cerita belum apa dia? Kama sadil masaluhum.
Mathaluhum kamathalil. Dia nak mengaitkan hum ni, ya, hum ni. Masaluhum ialah idhafah. Jadi masalu dengan hum ialah majrur. So dia nak kaitkan dengan hum ni, jadi dia juga majrur. Tapi dia nak ambil home ni dalam satu kumpulan. Ya, home tu ramai. Tapi dia nak kira satu kumpulan tu, mereka dalam satu kumpulan dia gunakan mufrad. Ya. Sama seperti orang-orang saja. Dia nak tiap-tiap orang dalam orang home tu, tiap-tiap orang tu allazi. Ya, so dia dalam keadaan majrur lah. Itu contoh. Dalam Arab dia tak ada huruf jar. Dia tak ada melibat huruf jar lah. Dalam Arab lah. Ya, huruf jar lain, i'rab lain. Huruf jar ialah kalimah. I'rab ialah status. Betul. Status kalimah. Itu contohlah ya. Macam ni. Ya ayuhan nasu ubudu kita dah buat dua minggu dulu ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul laik. Yang sebenarnya ayat yang kita buat hari ni sambungan ni lah. So rabbakumul lazi yang ni ialah mansub. Ya, sebab dia nak kaitkan dengan robba ni, robbakum ni. Allazi ni ialah robbakum, jadi dia adalah mansub. Ya. Maf'ulun Robba, bihi. dia maf'ulun. Mana dia maf'ul yang ni maf'ulun bih ya, dia bukan maf'ulun bih. Dia isim mausul lah. Betul. Nanti okey, bila jadi sini allazi, allazi apa allazi ni? Marfu'. Marfu'. Sebab tak taku tu, betul, dia berkaitan dengan tak taku. Marfu'. Mansuk. Betul. Ja'ala tu. Dia mansuk. Mansuk sebab apa? Allazi ni sama dengan ni. Allazi ni ialah sama ni. Dari kum. Jadi allazi ni merujuk kepada rabbakum. Dia ayat ni menyambung tentang rabbakum tu. Siapakah rabbakum tu? Ayat kedua mengatakan rabbakum ni ialah allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Lepas tu nak sambung lagi allazi tu apa cerita dia? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Dia juga. Jadi dia juga tu ialah rabbalah. Rabbakum lah. Yang telah menjadikan bagi kamu bumi yang terbentang luas dan juga langit yang terbina ya di atas kamu tu. Dia bubur kait kepada Rabbakum lah. Ya. Dia So ini mansub mansub berkait. Dia mengaitkan mansub ni. Tak. Mansub ialah status. Status. Mausul tu yang mengaitkan. Prof, Rabbakum tu Prof, dia mansub sebab dia dalam ayat tu diobjekkan kepada perbuatan manusia yang menyembah tu, Tuhan kamu. Ya, u'budu rabbakum, dia jadi objek. Sebab tu dia robba ni mansub. Sebab rabbakum tu siapa dia orang tu? Yang. Jadi yang pun mansub jugalah. Banyak kali boleh ingat ni. Kita tengok tiap-tiap hari ya. Tengok tiap-tiap hari. Kalau sekali-sekala je ya, Nabi pun cakap ya, Quran ni macam unta. Unta tu kalau kita lepaskan tali dia, dia berjalan lah, dia lari apalah ya, kena ikat dia. Ikat dia, begitu ya Quran ni. Quran ni kita kena ikat dengan dia supaya dia tak terlepas. Kalau kita lepaskan dia tali tu, lepaslah.
Ustaz, walazi tu, walazina min qablikum tu dijamak pula. Mana? Mengetahui walazina min qablikum. Ya, dia nak mengatakan sebab apa dia jamak? Dia. Yang ni dia nak mengatakan lazina yang pertama tu tentang Allah. Mestilah singular. Kan? Dan yang ni walazina ni bukannya sama dengan lazina, ini orang lain ni. Yang dicipta oleh Allah tu walazina ni. Jadi ramailah. Yang dia tambah kepada kum, khalaqakum allazi, yang telah mencipta kamu. Jadi bukan dicipta kamu saja, dia juga dan orang-orang sebelum kamu. Maknanya sepatutnya ada khalaqa lah sebelum ni, wa khalaqal lazi min qablikum. Itu konteks ayat tu ya. Maknanya Tuhan yang telah mencipta kamu dan telah mencipta orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya doktor, yang ni alazi ni kira majrur lah. Mana? Yang rabbakumul lazi tu. Ni. Nah, Dia kan apa ni, mausul kepada rabbah, bahkan pada atas tu mansub. Walaupun dia rabbakum ni dia bukan di idofah. Tak, idofah kum ni. Majrukum ni. Tapi allazi ni ialah rabbah tu, bukannya kum. Dia merujuk pada rabbah ya. Yes. Tuhan tu, kum ni kamu tak boleh jadi Tuhan. Kamu tak boleh mencipta. Yang mencipta ialah rabbah tu. Sebab saya duk baca selama ni, ingatan saya apabila idofah tu dia secara tak langsungnya dia majrur. Yang kedua tu je majrur. Yang pertama tu baris atas tu, baris atas tu. Dia mansub. Dia mansub, satu majrur kan. Jadi yang alazi ni dia kena ikut yang rabbah. Rabbah. Sebab konteks dia rabbah tu yang telah mencipta kamu. Mestilah rabbah yang mencipta kamu kan, takkan kum pula. Kamu telah mencipta kamu, tak boleh, tak logik. Alazi tu nak menerangkan yang okey. Rabbah. Kum ialah jamak, tak boleh guna alazi, kan? Dia alazina lah kalau kum. Ya. Betul. Ini cerita konteks ayat lah doktor kan, sebab itu dia jadi alazi ni pergi betul, kepada rabbah tu. Kena faham konteks ayat tu lah. Itulah kena menyeluruh kan doktor, bukan kita faham tengok aja macam tu kan. Jangan baca terjemahan ya. Kita tak tahu, nanti kita salah apa. Kena tahu satu-satu kalimah tu dan tahu konteks dia, pertalian dia antara kalimah-kalimah tu. Dan kita terjemahkan bila kita dah tahu. Barulah kita jangan ikut saja terjemahan. Nanti kita tak dapat kefahaman dia yang betul. Jadi secara kaedahnya alazi ni kena banyak bertanya doktor. Bukannya alazi je, semua kena banyak tanya. Salah satunya. Okay, kaedahnya kan kena kata orang tu kena condition kan, kena lazim kan. Kalau tidak dia jadi tak faham. Macam saya tadi lah dah jadi belit. Ingat alazi ni majrur ke sebab dia ni macam idofah kan. Apa clue dia ialah alazi ni singular kan. So kalau singular tak boleh kum lah. Kum ni banyak. Ya. Dia mesti pada rabbah, sebab rabbah ialah esa. Tuhan dia yang satu. Barulah dia kaitkan rabbah tu. Kum tu untuk memenuhkan cerita rabbah saja. Makna rabbah tu. Kalau tidak dia tergantung. Tuhan mesti ada. Tuhan siapa kan? Tuhan kamu. Guna dia nak memenuh je bersandaran dipanggil idofah. Okay. Ya. Cerita Al-Lazi Mabni je sampai dah 8.12 dah ya. Dia semakin lama semakin menarik. Ya. So bila kita bertambah ilmu tu, dia akan lebih cerah lah ya. Lebih cerah. InsyaAllah. Dia tak tahu je. Ayat dia jumlah sebiar, ada jumlah khobar jumlah. Ada di khobar jumlah. Khobar ismiyah ayat
ismiah ataupun ayat khabar jumlah. Ya, khobar Ada uh, juga ada kan? ada ayat khobar dipanggil, jumlah khobar dipanggil ada. Jumlah khabar kan dia. Khobar maknanya khobar tu bukan dalam bentuk perkataan tapi dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat lah. Ya. Khabar jumlah. Okay. Jumlah khobar dipanggil. Ayat Khobar. khobar, jumlah khobar lah. Dia bukan jumlah ismiah ayat isim lah. Oh ya, kena aturkan satu-satu, bezakan, jangan campur-campur. Dia ada Okey. beza ayat tu. Dengan jumlah khabar dengan konteks ayat ni adakah sama? Lain. Lain. Bergantung pada jenis ayat. Kan tadi saya kata ada ayat ismiah, ada ayat silah, ada ayat inna, ada ayat kana. Ya. Dia banyak ada ayat syarat pula. So semua kena faham lah konstruk dia setiap satu ayat tu. Tapi ini boleh jumlah khabar lah. Apa dia? Konteks apa? Konteks jadi dalam jumlah khabar lah. Konteks yang mana? Yang boleh pada rombak tadi. Oh, robakum tadi. Tak boleh. Tak ada, dia tak ada kena-mengena dengan khabar sini. Bukan jumlah khabar lah. Tak ada kena-mengena dengan jumlah khabar. Sebab ini maf'ulun bih, ya kan? Objek. So boleh kita anggap ni sebagai ayat silah lah, betul? Yang mana? Yang ni ayat silah. Rabbakumul ladzi khalaqakum ni ayat silah. Ayat silah lah. Yes. Dia sebab ada mausul tu, maknanya dia membina ayat silah. So bila ayat silah, dia kena ada apa? Kena ada cerita dia, iaitu silah. Yang ni lah silah dia lah. Khalaqakum tu. Yang diceritakan kat atasnya Rabbakum tu lah. Silah alaihi. Tadi saya nampak satu mana wa iza laqul ladzi tadi bawah kot. Qala ya. Allazina amanu. Yang ni allazina ni, okey. Ini i'rab apa ni? Status. Marfu, mansub, majrur. Sebab dia jamak tu kan. Allazina. Bilangan. Soalan saya ialah i'rab. Bukan dia bilangan. Allazina. Wa iza laqul lazi na'am. Wa iza laqul lazi. Majrur doktor. Majrur. Sebab apa? Sebab la tu. La? Mana ada la? Laqul tu. Lam tu. Laku la ni ialah kalimah ni. Laku ni satu kalimah ni. Oh, dia bukan ini. Bukannya mansub. Bukan Mansub. okey, bukan juga. Mansub bukan, marfu' lah. Dia marfu' sebab dia adalah fa'il ya. Sebab dia ada 3 option. Kalau dah 2 tu salah. Itu main teka ya namanya. Tapi kita kena tahu kenapa. Sekarang ni kenapa? Kenapa dia marfu'? Dia teka boleh, tapi bila nak jawab kenapa sebab dia iza tu doktor. Iza. Sebab iza tu. Okey, bukan. Dia menerangkan laku tu. Dia adalah fa'il, dia pelaku. Orang yang melakukan perbuatan laku ni, dia jadi pelaku. Pelaku mesti marfu'. Orang yang melakukan. Al-Lazi ni pelaku. Dia jadi fa'il.
Dia Fa'il. fa'il lah ni. Ini kata perbuatan kan. Fa'il madhi ni. Jadi Ya. siapakah pelaku dia? Allazina lah. Barakallahu li wa lakum. Ha. Oh, itulah jawapan dia. Daripada Fa'il tekaan tadi aku itulah tu. jawapan dia. Fa'il dia. Sorry silap. Tadi silap ya. Sorry, pelaku dia wa ali ziyadah ni. Yang ni apa ya? Ini objek dia. Dia Objek. mansub ni. Dia Nah, mansub. Lah. Maknanya pelaku dia wa ali ziyadah ni Wali pelaku ziyadah. mereka yang ni mereka balik semula kepada orang-orang yang beriman. Jadi dia objek. Jadi dia mansub. Jadi mansub. Ya, bukannya pelaku, nampak apa kalau tak ada wa ali ziyadah ni apa dia pelaku. oh betul. Nampaknya Kita tengok. kena hari-hari kena buat kuis lah, Doktor. Betul. Hari-hari pun satu hari tu kena banyak kali juga ya. Kena buat kuis. Kan, Nanti dekat lah. Okey, hari-hari kita buat kuis lah ya. kita buat kuis. Okey, ya itu untuk apa ni, untuk pagi ni kita Doktor, Doktor. Walidah tadi saya rasa macam tak selesai lagi kot. tak Gambar selesai lagi benda ya. tu. Sebab dia ada berubah i'rab tapi tidak Oh ya berubah ya, tak habis baris. ayat tadi ya. Tapi dah 8-19 dah ni. It's okay. Kita sambung hari besok, Doktor. Habiskan ya. Kita tengok. Mana dia sini ya. Oh, mana dia? Ni bererti kalimah yang boleh mengambil dan berubah i'rab tetapi tidak berubah baris. Okey. Itu dia. Tambah lagi. Sebaik ada Hajar Noyati. Betul dia. Tetapi tekan fa pun tak keluar ya. Tidak berubah baris. Taya dan qa. Berubah kopi je sini. Barisnya. Adanya dari mana? Ni. Okey. So nanti 6.7 kita besok cambung 6.7 saya dah catatkan sikit tu ya, kita akan masukkan kaedah apa jantina pula. Alazina ni adalah muzakkar ya. Tetapi muzakkar bukan bermakna untuk orang lelaki saja ya. Muzakkar juga boleh digunakan untuk campuran. Besok kita habis kerja ayat tu. Campuran lelaki dan perempuan. Maknanya alazina ni orang-orang yang ni bukan lelaki saja. Orang dulu pada kita ni orang perempuan dan lelaki kan, dia campur, dia pun gunakan muzakkar juga. Okey, sadaqallahul azim. Kita sampai sini dulu dan kita yang ni kalau nak apa, nak screenshot pun dah boleh lah. Lepas tu kita simpan dia dekat save. Tekskan dia, filekan dia. Ambil yang ni. Hari ni ialah 28. Ayat 20. Yang ni tak tukar ya. Patut ayat 21 ni. Tak perasan. 28 Oktober. Sadaqallahul azim. Okey, Haji Abdul Qadir bolehlah tutupkan ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bi zambi.
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم تبارك الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.